Wasallam memberitahu pada kita, Allah SWT telah beritahu pada kita, kejayaan umatku ini bukan apabila adanya harta yang banyak, bukan apabila ada tahta yang banyak, yang tinggi-tinggi, bukan apabila dia ada 10 buah rumah, bukan apabila dia telah gajinya mencecah 100,000 ringgit. Bukan itu untuk di atas pandangannya Allah SWT. Di atas pandangannya Allah SWT, orang yang paling tinggi itu adalah orang-orang yang dapat mengamalkan sunnah bagi Nabi SAW. Nabi SAW beritahu, disitulah kejayaan umat aku. Nabi SAW beritahu, apabila umat aku telah mengikuti sunnah aku, maka itulah kejayaan, sungguh-sungguh kejayaan untuk dia di dunia dan akhirat. InsyaAllah. Nah, tengok orang-orang yang berkejaya kepada Allah SWT adalah orang-orang yang dapat mentaati perintah Allah dan sunnah. Bukan orang-orang yang dah ada perkara-perkara dunia lah, seperti rumah, tanda, duit dan sebagainya. Itu bukan orang yang berjaya, bukan orang yang berjaya. Orang yang berjaya sungguh-sungguh, dia ada tahta, ada rumah, ada duit, tapi dia dapat taat perintah Allah SWT dengan mengikuti sunnah bagi Nabi SAW. Itu orang berjaya. Dan orang berjaya ini apabila dia tidak ada tahta, tapi dia tidak ada duit, tidak ada rumah, tapi dia tak dapat taat perintah Allah SWT dengan cara mengikuti sunnahnya bagi Nabi SAW. Itulah orang berjaya. Tidak lain, tidak ada dalam hadis dan Al-Quran apabila hamba ini mempunyai duit yang banyak, mempunyai dunia yang banyak, maka dia dapat kejayaan. Tidak ada. Tidak pernah Nabi SAW beritahu. Tapi Nabi SAW beritahu, kejayaan umat aku ini adalah apabila dapat mengamalkan sunnah. Semana yang bagi Nabi SAW beritahu, apabila seorang itu mengamalkan sunnah aku, maka dicinta pada aku. Mana dalam hadis bagi Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana min ahliyatil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, maka dialah orang yang cinta pada aku. Apabila orang itu telah cinta pada aku, maka dia akan bersama-sama dengan aku pada hari akhirat. Masya-Allah. Tentang Allah SWT, kita di dunia ini telah jauh pada bagi Nabi SAW, telah sangat jauh, sangat-sangat jauh. Tapi Nabi SAW beritahu kepada tuan-tuan, apabila tuan-tuan mengamalkan sunnah, maka kamu akan bersama dengan aku. Tidak ada hari itu, tidak ada lagi hari yang paling bahagia yang pernah kita hidup ni apabila kita bersama-sama dengan Rasulullah SAW, kita menghadap Allah SWT. Tuan-tuan bayangkan, kita nak menghadap Allah SWT dengan tanpa bagi Nabi SAW itu lebih seronok, ataupun kita menghadap Allah SWT bersama-sama dengan Nabi SAW. Tuan-tuan pilih yang mana? Pasti ingin bersama-sama dengan Rasulullah sebagai saksi bahawa aku telah mengikuti Rasulullah SAW. Aku telah mentaati perintah Allah SWT, dan Nabi SAW pun boleh memberi syafaat bagi kita, masya-Allah. Tuan antara hanya untuk orang-orang yang dapat mengikuti sunnah Nabi SAW dengan insya-Allah tentang Allah SWT. Sunnah Nabi ini apabila ulama-ulama kita terdahulu telah dibagikan pada 3, di mana surah, iaitu cara pakai bagi Nabi SAW. Cara pakai bagi Nabi SAW itu adalah di mana Nabi SAW memakai gamis ataupun dalam bahasa kita jubah. Ini adalah salah satu sunnah yang besar. Jangan menganggap sekecil-kecil amalan kita di bumi ini, kalau dikaitkan dengan agama Allah SWT, tidak akan menjadi satu perkara yang kecil. Sekecil-kecil perkara, contoh seperti satu subhanallah, tapi kita ikhlas kerana Allah SWT, maka satu subhanallah itu adalah satu amalan yang Allah SWT pandang dengan cahaya kasih sayang. Jangan meremehkan. Walaupun orang itu mengalihkan batu daripada jalan, batu sekecil-kecil tu,
kerana Allah SWT, maka pengalihan dia batu itu adalah satu amal yang besar untuk dia. Kerana apa? Kerana dia melakukan amalan itu bukan untuk orang lain, bukan untuk siapa, hanya untuk Allah SWT. InsyaAllah tentang Allah SWT. Yang pertama sekali surah, di mana surah ini adalah cara pakai Nabi SAW berserban, bercela, bersuci, itulah cara pakai Nabi SAW. Dan banyak lagi. Itu adalah salah satu sunnah bagi Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah sirah, cara perjalanan hidup bagi Nabi SAW. Cara perjalanan hidup bagi Nabi SAW daripada bagi Nabi SAW bangun tidur sehingga bagi Nabi SAW tidur semula. Sehingga kan dalam tidur pun ikut cara sunnah bagi Nabi SAW. Jika kamu ini betul-betul dapat kejayaan yang sebenar. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ni ingat satu tapak. Mereka ingat. Kadang-kadang mereka tu kalau berjalan dengan Nabi SAW, dia akan ikut di belakang Nabi SAW, dia akan ikut satu tapak. Kenapa para sahabat mengikuti Nabi SAW? Kerana beliau telah memberitahu, siapa yang mengikuti aku, cara aku dengan sebetul-betulnya cara aku, maka setiap langkah itulah ada kejayaan untuk dia. InsyaAllah. Dan ketika itu pun ada satu cerita di mana telah diceritakan dalam hadis Hayatus Sahabah juga ada, dalam kitab Tirmizi juga ada, di mana ada satu pohon itu ketika Nabi lalu di sebuah pohon itu, Nabi SAW tunduk sedikit, kerana dahannya itu terlalu rendah kan, dahan itu rendah, Nabi SAW tunduk sedikit. Dan ketika Nabi SAW wafat, pokok itu pun telah ditebang. Tapi ada seorang sahabat radhiyallahu anhu, saya lupa namanya, dia teringat, dulu sini ada satu pohon yang rendah, yang besar. Ketika itu Nabi SAW lalu secara itu. Itu pun para sahabat menjadikan satu ikutan, satu sunnah bagi Nabi SAW. Mana walaupun pohon itu sudah tidak ada, para sahabat dia lalu secara duduk juga. Bukan kerana apa tuan-tuan, kerana ingin mengikuti sunnah bagi Nabi SAW. Itulah sunnah. Semua apa yang perbuatan yang bagi Nabi SAW lakukan, itulah sunnah. Ya Alhamdulillah. Jadi insyaAllah yang ke budaya sirah tadi, di mana bangun tidur Nabi SAW bangun tidur, kembali pada yang tadi, Nabi SAW bangun tidur dengan baca doa tidur, bangun tidur, Alhamdulillah dari ahyana ba'ila akhir. Nabi SAW melakukan ada dakwah, syuarat. Dan kalau kita nak tahu lagi macam mana perjalanan bagi Nabi SAW, maka kita kena baca banyak lagi kisah-kisah bagi banyak cerita-ceritanya. Dengan cerita satu kita habis lagi, kan, insyaAllah. Dalam kitab dalam kitab Sama'il ada, dalam kitab untuk yang mudah sekarang ni, yang dah banyak sekatannya ni, kitab Fadlul Amal ada, cara bagi Nabi SAW ada, cerita kitab Mustakab Hadis ada, banyak ceritakan tentang cara-cara Nabi SAW. Dan kita boleh juga menjadikan para sahabat sebagai ikutan kita. Kenapa? Dalam hadis besar di mana Nabi SAW beritahu, ashabikal nujum, bagi ayat ihtadaitu ihtadaitu. Sahabat-sahabat aku ini seperti bintang-bintang. Apabila kamu mengikuti mereka, antara salah satu mereka, pasti kamu akan dapat petunjuk daripada Allah SWT. Akan dapat hidayah daripada Allah SWT. Itu daripada sahabat juga. Kita boleh ikut macam mana caranya para sahabat beramal dengan agama ini, insyaAllah. Kerana itulah zaman yang gemilang ketika itu. Zaman Islam yang gemilang ketika itu, Masya Allah. Di mana
semua perkara dalam kehidupan sahabat itu semuanya dilakukan bukan hanya senyum untuk Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kerana itulah mereka mendapat kasih sayang Allah SWT yang betul-betul, di mana Allah SWT sendiri yang gelarkan, yang telah beritahu kepada Nabi SAW, radhiyallahu anhu, aku redha ke atas mereka, Masya Allah. Jadi kita nak ikut cara mereka tuan-tuan Allah SWT, tak bolehlah kita nak ikut semua kan. Tapi kita belajar cara ikut. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. InsyaAllah kita azam sama-sama. Dan alhamdulillah, insyaAllah saya akan bacakan sebuah hadis dan kalimah thayyibah, iaitu kalimah yang paling baik. Iaitu kalimah thayyibah ini adalah kalimah iman, kalimah nafi. Nafi, bahawa kita menafikan makhluk, kita mengisbatkan Allah SWT sahaja yang maha besar, iaitu kalimah la ilaha illallah. InsyaAllah. Mana hadis tentang kalimah thayyibah, hadis yang ke-10 daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jajidu imanakum ila ya Rasulullah, fa kaifa tajidu imanana?" Qala akhiru min qawli la ilaha illallah. Maksudnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sentiasalah memperbaharui iman kamu." Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana kami ini memperbaharui iman kami? Wahai Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah ucapan la ilaha illallah. Perbanyakkan ucapan la ilaha illallah untuk memperbaharui iman. Ini untuk memperbaharui iman, bukan untuk meningkatkan. Tapi kita disuruh untuk bagi Nabi SAW untuk perbaharui iman, kerana iman manusia ini kadang-kadang dia turun naik. Umat aku, Nabi SAW beritahu, iman yang umat aku ini turun naik kan. Kena selalu perbaharui iman. Cantikkan lagi iman dengan ucapan la ilaha illallah. Macam mana nak meninggikan iman? Cara nak meninggikan iman, untuk kita selalu berbicara tentang kebesaran Allah SWT. Sangat penting tuan-tuan kepada Allah SWT. Iman ini perlu diusahakan. Iman ini, keyakinan ini tidak akan datang dengan sendirinya tanpa usaha kita. Tanpa pengorbanan kita, iman ini tidak akan datang dengan sendirinya. Masya Allah. Iman ini perlu diusahakan. Macam mana nak usahakan? Iaitu kita dengan ceritakan tentang kebesaran-kebesarannya Allah SWT. Paling kurang daripada ulama-ulama kita beritahu, iaitu 25 kali setiap hari. 25 kali setiap hari. Di mana ulama kita beritahu cara untuk meningkatkan iman ini. Macam mana nak membesarkan Allah SWT? Kita kadang-kadang kita minum, alhamdulillah, Allah yang hilangkan haus, bukan air yang hilangkan haus. Kita makan habis, alhamdulillah, Allah yang hilangkan lapar. Bukan makanan yang hilangkan lapar. Makanan itu hanya asbab Allah SWT. Jadi kita nak tahu, tengok tuan-tuan Allah SWT, ada kawan-kawan kita, kadang-kadang kita makan sikit je, tapi kita kenyang, Masya Allah. Tapi ada kawan-kawan kita kadang-kadang makan 2-3 pinggan, tak kenyang-kenyang. Kan? Kita kadang-kadang tengok kan, kadang-kadang tu nasi dia sampai satu bukit lah kan. Tapi dia makan nak ini, lapar. Sebab apa yang bagi kenyang itu bukan makanan yang dikenyang untuk Allah. Baik, kita teruskan keterangan pada hadis yang tadi, insyaAllah. Dalam satu riwayat bagi Nabi SAW bersabda, iman akan lusuh seperti mana pakaian menjadi lusuh. Oleh itu, hendaklah kamu sentiasa memohon kepada Allah SWT supaya dia memperbaharui iman kamu. Maksud iman menjadi lusuh ialah kekuatan iman akan lemah dan nur cahaya iman akan pudar kerana kemaksiatan yang kamu lakukan di atas bumi. Iman ini akan jadi lusuh, akan jadi gelap apabila iman ini tidak diusahakan. Seperti yang tadi saya beritahu.
Iman apa? Kalimah ini bukan hanya perlu disebut tuan-tuan. Kalimah ini pun ada pengorbanan dia. Ada pengorbanan, ada cara. Bukan saya dah sebut dah la ilaha illallah dah. Saya tak ada. Ada pengorbanan. Kalimah ini akan musuh, akan turun naik. Kena usahakan iman seperti mana saya beritahu cara nak perbaharui iman macam mana Nabi SAW beritahu. Cara nak tingkatkan iman macam mana, besarkan Allah SWT paling kurang 25 kali. Itu cara. Bukan kita dapat, kita ucap saja kalimah la ilaha illallah, kita dah iman. Tidak. Kadang-kadang kita solat pun kita, contoh kadang kita ada makmum apa ni, Allahu Akbar, ni ada makmum tu dalam solat ni, itu dah nampak dah iman kita. Kita solat untuk siapa? Kita solat untuk manusia, untuk makhluk. Kadang-kadang ada sahabat kita sedekah dia RM5. Dan RM5 aku nak bayar RM1 memang bagi aku lebih banyak lah daripada itu dia melakukan ibadah. Nampaknya kita tu ibadah, tapi dia melakukan kerana makhluk. Itu kena betul-betul iman kepada Allah SWT. Kena luruskan sehingga kan amalan kita ini hanya untuk Allah SWT. Walaupun dia bagi RM5 tidak kesan bagi dihukum. Contoh, jangan RM5 tak kesan bagi musim. Tak ada lah kan. Kita kena berlupa-lupa. Fastaqul khairat, berlupa-lupa dalam kebaikan, masya-Allah. Sinar Allah SWT akan terus dicahayai oleh orang-orang yang ada iman dalam diri dia, dalam diri seluruh hamba-hamba ini. Sambungan sedikit. Oleh itu diterangkan dalam sebuah hadis bahawa apabila seorang hamba melakukan kemaksiatan, maka lahirlah di hatinya suatu tanda hitam. Apabila manusia melakukan satu maksiat atau perbuatan-perbuatan yang mungkar yang Allah SWT benci, maka akan ada satu tanda hitam dalam. Sekiranya dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat, maka tanda hitam itu akan lenyap. Jika tidak, maka tanda tersebut akan terus kekal. Apabila dia melakukan lagi dosa yang kedua, maka lahirlah tanda yang kedua, dan demikianlah seterusnya sehingga hati menjadi hitam dan berkarat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa-apa yang mereka usahakan itu menutup hati. Kemudian keadaan hati itu berubah sama sekali sehingga perkara yang benar tidak lagi akan beri kesan dan tidak menjerat masuk ke dalam hati. Ini yang paling kita takut kepada Allah SWT. Walaupun banyak petunjuk yang ada di depan mata kita, tapi hati kita tidak dapat mengambil petunjuk itu, tidak dapat mengira petunjuk itu. Kadang-kadang ada setengah manusia ini dah banyak nasihat-nasihat, dah banyak hadis yang telah dia dengar, tapi dia masih lakukan lagi perkara-perkara maksiat. Masya-Allah. Itu tanda-tanda apa-apa petunjuk yang telah dia dengar itu tidak masuk dalam hati. Kita cek hati kita. Berapa banyak peringatan-peringatan yang telah kita dengar, dan berapa banyak peringatan itu telah kita langgar. Untuk kita dengar, kena solat awal waktu, kena berjaga, kena lakukan amalan itu, amalan ini supaya Allah SWT untuk pada kita. Tapi kita melanggar semua. Kita melambatkan solat, dan kita tak berani baca Al-Quran, kan? Kita melanggar apa yang Allah SWT itu kesalahan biasa. Kadang ada yang lebih teruk dari itu lain lah, itu lain. Itu na'udzubillah min dzalik. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama berdoa Allah SWT. Tujuan kita hidup di atas muka bumi ini tidak lain, tidak bukan hanya saja untuk mendapat redha-Nya Allah SWT, untuk mendapat kasih sayangnya Allah SWT. Itu saja tuan-tuan.
apabila hamba ini tidak mendapat redha dan kasih sayang Allah SWT, Masya Allah, siapa lagi yang kita perlu minta bantuan? Kalau Allah SWT dah benci, berikan. Jadi kita kena usaha sungguh-sungguh tuan sampai iman yang Allah SWT kehendaki itu dapat pada kita. Baik, insyaAllah Allah SWT diterangkan dalam sebuah hadis bahawa 4 perkara akan merosakkan hati manusia. 4 perkara yang merosakkan hati manusia. Yang pertama, berbahas dengan orang-orang jahil. Yang kedua, melakukan banyak dosa. Yang ketiga, banyak bergaul dengan wanita yang bukan mahram tanpa keperluan. Jadi orang tadi bahas dengan orang-orang jahil. Kita banyak berbahaslah, kita nak berborak dan bertukar pandangan dengan orang-orang yang jahil. Itu akan perkara yang akan merosakkan hati. Jadi akan rosak hati kita apabila kita berbahas dengan orang yang jahil. Itu banyak melakukan dosa. Itu adalah salah satu merosakkan hati manusia. Yang ketiga adalah bergaul dengan wanita-wanita yang bukan mahram kita tanpa keperluan. Untuk saya saja dengan orang ini Allah SWT kita hindari. Itu adalah perkara yang paling banyak sekali kita nampak sekarang. Yang keempat, sering duduk bersama orang-orang yang mati. Siapa orang-orang yang mati? Orang-orang yang mati ini tidak selalu beritahu, iaitu adalah orang yang tidak pernah mengingati Allah SWT, tak pernah zikir dengan Allah SWT, tak pernah ingat Allah SWT. Itu orang yang mati. Sudah dia jasad saja yang bergerak. Bagi Nabi SAW ditanya, siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang mati? Jawab bagi Nabi SAW, setiap orang yang kaya, yang hartanya telah menyebabkan dia menjadi sombong. Itu adalah salah satu juga. Bila orang itu telah banyak hartanya, dan hatinya itu ada rasa sombong dalam diri. Itu adalah salah satu tanda orang-orang yang mati hati. Orang yang mati hati. Okay. Itu adalah salah satu kurang zikir pada Allah SWT. Itu pun ada hadisnya antara orang yang mati. Dan antara orang yang mati yang kedua yang telah diterangkan dalam syarah hadis ini, itu orang yang kaya dan banyak hartanya, itu dia telah menyebabkan hartanya itu telah menyebabkan dia sombong. Itu adalah salah satu orang yang mati. Alhamdulillah, Allah SWT. Sampai situ dulu pembicaraan saya pada hari ini, insyaAllah. Jadi semoga apa yang kita dengar hadis tadi dan keterangan tentang hadis tadi, insyaAllah kita lagi dapat kita ambil tiba amal dan sampaikan, insyaAllah sampaikan pada seluruh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, insyaAllah. Ini adalah salah satu jariah kita. Mana tahu kita tak amal perkara ini, kita sampaikan pada kawan-kawan kita yang amal, maka amalan itu pun dapat pada kita. Itu pahala jariah. Dan pahala yang mengalir, pahala yang jariah mengalir. Jadi tidak ada kebukan saya tak ada kekuatan dan amal ini. Kurang-kurang kita bagi tahu sahabat-sahabat kita. Mana tahu sahabat kita melakukan amalan itu. Dan pun dapat juga sama seperti pahala orang yang melakukan itu dapat oleh kita, insyaAllah. Ialah macam Allah SWT. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya itu kalau ভিতরে খালি আছে আমরা ভিতরে ঢুকি ইনশাআল্লাহ তাআলা সেখানে duduk dekat tangga masuknya tingkat 1 atas dia orang kosong insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Allah SWT, saya menyuruh agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual, berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Ibadah Jumaat pada hari ini akan membicarakan tentang khutbah yang bertajuk pengaruh dan ta'assub, penyemarak kesesatan. Hadirin jemaah Allah SWT, dan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama Islam sebagai agama kalian dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kalian dan aku redha Islam itu menjadi agama kalian. Pengaruh adalah kuasa yang lahir daripada seorang terhadap seorang tertentu kerana sebab-sebab tertentu. Pengaruh boleh lahir dengan sebab kesan baik atau kesan buruk, sesuatu yang difahami, yang diyakini dan diamalkan oleh pempengaruh, orang yang mempengaruhi atau influencer. Maka lahirlah suatu keadaan yang disebut sebagai terpengaruh kepada sesuatu, sama ada terpengaruh kepada sesuatu yang benar ataupun yang salah, baik dalam perkara dunia atau perkara agama. Tasawuf atau fanatik pula diartikan sebagai kuat
pegangan atau keyakinan yang keterlaluan terhadap suatu atau seseorang. Ta'assub adalah budaya yang buruk dan negatif dalam masyarakat Islam sejak dulu lagi. Ta'assub juga boleh dikaitkan dengan sikap yang keterlaluan dan melampau dalam suatu pegangan atau pendirian dan biasanya dikaitkan dengan agama. Sikap fanatik ini dilarang oleh Allah SWT. Mana dalam surah Al-Ma'idah ayat 77, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa dhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil." Katakanlah, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau dalam agama kamu secara yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu sesuatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga sekarang mereka telah tersesat jauh daripada jalan yang betul. Sikap melampau juga bertentangan dengan sifat adil dan sederhana sebagaimana dituntut oleh Islam dan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 143. "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, yaitu umat pilihan, lagi adil agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ajaran sesat adalah satu istilah yang mengundang banyak takrifan dan definisi. Menurut Kamus Dewan, ajaran ditarifkan sebagai segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petunjuk, teori dan mazhab. Sesat pula ditarifkan sebagai tidak mengikuti jalan yang betul, tersalah, tersilap jalan, terkeliru dalam perbuatan, kepercayaan dan lain-lain, serta menyimpang daripada jalan yang benar. Maka boleh dikatakan ajaran sesat adalah suatu ilmu yang diajar dan disebarkan secara rahsia maupun secara meluas kepada orang yang didapati menyimpang daripada kebenaran yang asal. Ajaran sesat telah ditarifkan oleh bahagian akidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu JAKIM, sebagai ajaran ataupun amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan tersebut berdasarkan kepada ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan dan berlawanan dengan akidah Islam yang sebenar. Bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, bertentangan dengan mazhab yang muktabar, dan bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Hadirin jemaah Allah SWT, mutakhir ini fakta menunjukkan bahawa sikap mudah terpengaruh dengan sesuatu dan sikap ta'assub telah menjadi masalah yang bukan sahaja membawa kepada perpecahan umat, bahkan telah membawa kepada budaya saling menyesatkan sesama Islam. Dan kuatnya suatu ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam tetapi bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam yang sebenar. Fakta menunjukkan kepada kita bahawa ta'assub kepada kumpulan-kumpulan tertentu telah menjadikan umat Islam hari ini terus berbalah. Ta'assub pada watak dan tokoh ilmuwan tertentu juga membutakan hati sebahagian umat Islam antara kebenaran yang palsu untuk kepentingan dunia seseorang atau kumpulan berbanding sesuatu yang hak dan kebenaran, serta ruang untuk berbeza pandangan. Muslimin yang dimuliakan Allah SWT, mencari pengaruh untuk kepentingan diri, mudah terpengaruh pada suatu tanpa ilmu, dan sikap ta'assub amat berbahaya kepada umat Islam. Sikap buruk ini tidak boleh dibiarkan berlaku sama sekali, kerana ia boleh menghentikan prinsip-prinsip anjuran agama dalam menuntut ilmu, menggagalkan pengamalan agama secara menyeluruh, mematikan sikap berlapang dada dan bersatu dalam kepelbagaian pandangan dan perbezaan. Penyemaran sikap sentiasa berprasangka buruk, menghakis sifat berlemah lembut dalam mengajak kepada Islam, tidak menjaga hak
saudara se-Islam dan tidak menghormati keputusan pemerintah dalam urusan mengenai agama Islam. Pengaruh biasanya adalah individu yang memanfaatkan mereka yang terpengaruh, ditambah dengan ketaksuban mereka yang terpengaruh, dan taksub akan menjadi ejen-ejen yang mengembangkan pengaruhnya, akan menjadi pihak yang memberi tekanan, persepsi dan provokasi pada pihak berautoriti. Pempengaruh akhirnya mendapat kedudukan dan tempat untuk kehidupan dunia dengan kepatuhan membuta tuli. Akibatnya selain perbalahan antara sesama umat Islam yang tidak berkunjung padam, Rekod Jabatan Agama Islam Selangor mencatatkan banyak kes-kes melibatkan ajaran-ajaran sesat yang telah mempengaruhi segelintir masyarakat, sebahagiannya melibatkan dakwaan individu tertentu yang tidak masuk akal sama sekali dan bercanggah dengan prinsip asal ketuhanan ilahiyah, prinsip kenabian, iaitu nubuwah, dan perkara-perkara samaian. Hadirin jemaah Allah SWT, segelintir umat Islam yang tidak mempunyai tasawuf Islam yang benar serta gambaran Islam secara menyeluruh, mudah terpengaruh dengan keterampilan dan kata-kata mentaati guru tertentu secara melampaui batas, mencari jalan pintas mengamalkan agama dan mengikut penunjuk nafsu syaitan adalah antara punca utama umat Islam terjebak perbalahan dan terjebak dengan kesesatan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Umat Islam hendaklah menjauhkan diri daripada terjebak dan terpengaruh dengan sebarang perkara mengenai agama yang meragukan oleh mana-mana individu yang cuba menanam sifat taksub pada dirinya atau orang lain. Jika ini berterusan, ia akan memberi kesan besar pada umat Islam dan masyarakat seluruhnya. Untuk mengelakkan perkara ini terus menular, umat Islam hendaklah yang pertama sentiasa memantapkan ilmu agama dalam diri dengan menimba ilmu daripada guru yang berpandukan Al-Quran dan Hadis serta menguraikannya mengikut pandangan ulama-ulama muktabar. Hadirlah ke masjid dan surau untuk belajar dari guru-guru agama yang diberikan tauliah oleh Majlis Agama Islam Selangor. Yang kedua, ibu bapa hendaklah memberi pemahaman akidah, syariat dan menunjukkan akhlak yang terpuji kepada ahli keluarga masing-masing. Hanya tarbiyah dan didikan agama yang akan dapat membina benteng yang menghalang seorang itu terpengaruh dengan mudah dan sifat taksub lampau, seterusnya melakukan perkara-perkara yang kesesatan. Firman Allah SWT dalam surah Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang ketiga, masyarakat hendaklah mendapatkan penjelasan dan pandangan apa-apa jua perkara yang tidak jelas mengenai agama Islam kepada pihak berkuasa agama untuk kepastian dan kefahaman yang sebenar. Yang keempat, masyarakat juga hendaklah melaporkan aktiviti agama yang dibuat secara bersembunyi dan kecil-kecilan di premis selain masjid dan surau kepada pihak berkuasa agama untuk siasatan, kerana agama Islam itu sifatnya terbuka kepada semua orang. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan maksudnya, sesiapa antara kamu melihat suatu kejahatan, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Sekiranya tidak sanggup, hendaklah dengan lisannya, dan sekiranya tidak sanggup, hendaklah dengan hatinya. Yang demikian itu mengingkari dengan hatinya. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Rajab menyebut hadis di atas menunjukkan kewajiban mengingkari kemungkaran sesuatu dengan kemampuan. Pengingkaran terhadap kemungkaran hukumnya wajib. Kerana orang yang hatinya tidak mengingkari kemungkaran menunjukkan iman telah hilang dari hati. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati perkara berikut. Yang pertama,
Umat Islam hendaklah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Sunnah berdasarkan prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, binalah benteng diri dengan kefahaman agama yang benar untuk mengelak terpengaruh dan taksub dengan sesuatu yang salah dan bukan daripada ajaran Islam. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa peka dengan persekitaran dan merujuk kepada pihak berkuasa agama jika terdapat dakwaan atau kumpulan yang mirip kepada Islam yang meragukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi untuk memberikan manfaat pada manusia yang lain. Kerana kamu menyuruh perbuatan perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, iaitu buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya iman. Dan kalaulah ahli kitab itu, yaitu Yahudi dan Nasrani, beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jemaahkan Allah SWT, sekali lagi hati ingin mengingatkan kita semua sentiasa bertakwa kepada Allah SWT dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Umat Islam dinasihatkan terus berhati-hati dan menjaga keselamatan diri bersekitaran dengan mematuhi SOP yang ditetapkan dari mengelak penularan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفره والمبتدعه والمشركين. اللهم انا نسالك ونتوسل اليك بنبيك الامين ونسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العظمى ان تحفظ بعين عنايتك ربانيه وبحفظ وقايتك صمدانيه جلاله ملكنا المعظم سلطان سلامور Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj, Ibu Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj,
اللهم أعلم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة من ولي أهل السلام وعبد الشاه بن سلطان شرف الدين أبي الشاه الهاجر بأمن وصلاح وعافية من وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عدل عمرهما مصلحين الموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا عليم يا مستقيم يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami, ya Allah, kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin, dari mana sahaja mereka berada. Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi itu. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab. Dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami pada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas bagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri selama rumah-rumah-Mu yang aman, bersatukan dan menjadi nadi kekuatan umat. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus rasakan sof, samakan tumit tuan-tuan di atas garisan sof. Luruskan sof salah. Astagfirullahaladzim warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله